Salam sejahtera, anda bersama saya Salvinus Saribun untuk Berita Borneo Today TV malam ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengesan 2 kluster baharu melibatkan petugas kesihatan di 2 hospital. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mengesan 2 kluster baharu melibatkan petugas kesihatan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah Likas dan Hospital Keningau. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, 2 kluster itu dikesan selepas JKNS melakukan siasatan secara terperinci jangkitan COVID-19 di kalangan anggota kesihatan sejak 2 minggu lalu. Datuk Dr. Christina berkata JKNS memandang serius situasi ini dan telah mengambil langkah drastik untuk membendung penularan virus itu di hospital berkenaan. Antara langkah yang telah diambil adalah membuat saringan ke atas semua anggota kesihatan yang terlibat termasuk kontak keluarga dan sosial. Mereka juga telah diarahkan untuk menjalani kuarantin sama ada di rumah atau di kemudahan yang telah disediakan oleh JKNS. JKNS turut menasihatkan orang awam untuk tidak bimbang dengan situasi ini kerana pihaknya sentiasa berusaha untuk memastikan fasiliti kesihatan tidak menjadi tempat penularan COVID-19. JKNS juga akan memastikan perkhidmatan hospital terlibat dapat diteruskan seperti sedia ada. Kluster kes COVID-19 di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas turut menyumbang kepada peningkatan kes di Kota Kinabalu. Daripada 42 kes COVID-19 di Kota Kinabalu, kluster tablik merekodkan 24 kes, manakala kluster petugas kesihatan 11 kes. Daripada 11 kes itu, 8 kes melibatkan anggota kesihatan yang bertugas di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak. Dalam satu kenyataan semalam, Datuk Dr. Christina berkata hasil siasatan awal mendapati punca jangkitan kes adalah daripada luar hospital dan kemudiannya menjangkiti beberapa kontak rakan sekerja. Beliau berkata siasatan juga mendapati tiada berlaku jangkitan silang kepada pesakit kerana semua anggota menggunakan peralatan perlindungan diri PPE semasa bertugas. Kerajaan Sabah sudah mula memproses bayaran insentif RM300 untuk diagihkan kepada petani, penternak, nelayan, pekebun kecil getah dan pekebun kecil sawit yang layak. Bagaimanapun Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Suong berkata seramai 51,000 orang masih belum mengemaskini maklumat peribadi masing-masing. Dalam satu kenyataan semalam, Datuk Juns berkata, setakat ini hanya 118,635 daripada 169,628 golongan berkenaan yang telah tampil ke hadapan. Beliau menggesa 51,000 peserta yang belum berbuat untuk memberikan maklumat masing-masing termasuk butiran akaun bank agar bantuan RM300 yang diumumkan oleh Ketua Menteri melalui pakej bantuan COVID-19 Sabah dapat diproses secepat mungkin. Senarai nombor untuk dihubungi telah dimuat naik ke laman Facebook Datuk Juns sejak Rabu lalu. Majlis Daerah Penampang membuat pemantauan rapi di sebuah kedai perkakasan yang menjadi tumpuan orang ramai berikutan hari pertama kedai tersebut dibuka sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Pegawai eksekutifnya Tang Yang Ming berkata pemantauan itu bagi memastikan premis tersebut mengamalkan langkah pencegahan termasuk penjarakan sosial bagi membendung penularan wabak COVID-19. Hari pertama kedai hardware buka di Penampang, di mana kita untuk memastikan dia mematuhi social distance. Social distance 1 meter, di mana kita dapati kedai ini telah mematuhi social distance 1 meter. Tapi apa yang penting bagi saya, langkah keselamatan kena diambil. Hardware dibuka di Penampang hanya 3 saja. Satu daerah 3 saja. Dia bukan semua dibenarkan. Katanya kedai perkakasan adalah perkhidmatan penting untuk orang ramai mendapatkan apa juga keperluan. Pemilik premis perniagaan ini menghadkan bilangan pekerja kepada 8 hingga 9 orang sahaja berbanding 30 pekerja sebelum ini. Kami semua ikut arahan yang majlis untuk 1 meter jarak orang sama mesti mau pakai mask, mesti mau guna itu temperature ikut itu suhu sama yang apa yang
boleh saya buat ialah ikut yang terbaik lah. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah melalui Pejabat Pendidikan Daerah PPD menggunakan pelbagai kaedah bagi membantu pelajar khususnya di pedalaman agar mendapat akses pembelajaran sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarahnya Dr. Misteri Nuradin berkata antara usaha yang dilakukan ialah menghantar buku-buku teks yang ditinggalkan pelajar di asrama ke rumah pelajar berkenaan yang pulang ke kampung pada musim cuti sekolah lalu. Ada juga ibu bapa yang datang ke sekolah untuk mengambil buku-buku berkenaan. Sebagai contoh, PPD Ranau telah membuat penghantaran buku teks kepada pelajar asrama Sekolah Menengah Agama Muhammad Ali dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kundasang bagi kemudahan pelajar berkenaan. Buku-buku berkenaan dapat membantu pelajar yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam talian. Sehubungan itu, pembelajaran luar talian menggunakan buku teks, buku rujukan dengan arahan daripada guru amat penting. Selain itu, pelajar di sekolah pedalaman seperti di Pensiangan dan Nabawan, kerjasama serta bantuan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK amat diperlukan untuk mengedarkan bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan kerana akses ke beberapa buah kampung yang sukar. Katanya bagi kawasan yang berhampiran dengan zon merah kerana COVID-19, proses penghantaran buku teks dan buku latihan dilakukan dengan kerjasama pihak berkuasa. Katanya hasil kajian Jabatan Pendidikan Sabah, hampir separuh daripada pelajar di Sabah tidak mempunyai telefon pintar, sehubungan itu tidak semua dapat mengikuti sesi pembelajaran secara dalam talian. Peka dan prihatin dengan kebajikan rakyat ketika musim sukar ini, Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony turun padang ke Kimanis untuk menghulurkan bantuan COVID-19 kepada penduduk. Beliau turut membawa satu lagi buah tangan kepada penduduk Kimanis apabila meluluskan peruntukan 12 juta bagi menaik taraf Jalan Manggis sepanjang 25.5 km, Jalan Telantang sepanjang 3.8 km, Jalan Supervising 2.2 km dan Jalan Ulu-Ulu Magar sepanjang 18 km. Peruntukan itu bagi kemudahan kira-kira 6,000 penduduk di sekitar Kimanis yang telah menghadapi masalah infrastruktur itu sejak sekian lama. Kehadiran Datuk Peter ke Kimanis bukan sekadar meringankan bebanan penduduk yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tetapi beliau juga berusaha menyelesaikan beberapa masalah yang membelenggu rakyat Kimanis sejak bertahun lalu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liew berkata, kematian gajah Borneo akibat termakan tumbuhan yang telah diracun oleh pengusaha ladang kelapa sawit perlu dihentikan. Atas sebab itu, kerjasama rapat antara Jabatan Hidupan Liar Sabah dan pengusaha ladang kelapa sawit penting bagi membendung tragedi kematian gajah Borneo di ladang. Datuk Christina berkata demikian susulan kematian anak gajah betina Borneo berusia 10 tahun di ladang Kesatuan Usaha Bersatu KUB berhampiran hutan simpan Malua, Kinabatangan 8 April lalu. Berdasarkan bedah siasat didapati tiada kecederaan luar pada hidupan liar terlindung itu dan haiwan malang itu dipercayai mati akibat keracunan. Polis Sandakan menahan 55 individu dalam operasi bersepadu COVID-19 kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan merayau raya di sekitar pusat bandar petang semalam. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin yang mengetuai operasi bermula 3 petang sehingga 4.30 petang itu berkata 38 yang ditahan adalah rakyat tempatan manakala 17 lagi warga asing. 7 daripadanya wanita. Kesemuanya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Sandakan untuk disiasat. Katanya jika alasan keluar dari rumah didapati tidak munasabah, pesalah akan didakwa di mahkamah. Operasi ini akan diteruskan sehingga tempoh PKP tamat kelak. Katanya tindakan tegas akan diambil ke atas mereka yang didapati membuka penghadang jalan di laluan yang telah ditutup. Selepas 2 minggu tidak berjumpa, seorang lelaki yang berkunjung ke rumah abangnya semalam terkejut selepas mendapati yang tinggal hanya rangka di dalam rumah tersebut. Difahamkan kali terakhir si Adi berjumpa dengan abangnya yang berusia 75 tahun adalah 2 minggu lalu ketika menghantar bekalan makanan kepada lelaki yang mempunyai masalah mental itu.
Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputi Superintendent Azmir Abdul Razak berkata, dua beradik itu tinggal berhampiran di kampung Padas Valley dan si adik berkunjung ke rumah abangnya kira-kira pukul 5.27 petang semalam. Berdasarkan maklumat awal yang diterima, pengadu berusia 65 tahun dikatakan pergi melawat abangnya di rumah tersebut sebelum tercium bau busuk. Mengesyaki sesuatu, pengadu naik dan masuk ke dalam rumah dan menjumpai mayat tinggal rangka yang dipercayai mayat abangnya, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Mangsa dipercayai mempunyai masalah mental, tinggal bersendirian di rumahnya sejak lebih 30 tahun lalu. Jelasnya tiada sebarang unsur jenayah dilaporkan setakat ini dan kes itu diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Rangka dan tengkorak mangsa sudah dibawa ke hospital untuk tindakan lanjut. Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu menyebabkan ribuan rakyat Sabah yang bekerja atau menuntut di Semenanjung Malaysia tidak dapat pulang ke kampung. Untuk melepaskan kerinduan kepada keluarga masing-masing di kampung halaman, mereka melakukan pelbagai pendekatan. Antaranya 3 remaja perempuan ini yang mengubah lagu mengandungi bait-bait lirik rindukan keluarga di kampung. Kepada anda yang nun jauh di perantauan, kami di BTTV berharap anda semua bertabah menghadapi dugaan ini. Jika diizinkan Tuhan, semuanya akan berakhir dengan baik selepas ini. Saudara, bazar Ramadan secara berkelompok tidak dibenarkan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan, sama ada secara pandu lalu ataupun secara tempahan. Sabinus Saribun, BTTV.